Okey, hari ini kita santai-santai. Baru-baru ni saya ada upload satu soalan di story Instagram saya, di mana saya akan kumpulkan soalan-soalan tu dan saya akan jawab dalam video YouTube saya. So inilah dia sesi soal jawab. Sebelum saya nak jawab soalan-soalan tu, saya nak maklumkan yang saya akan buat segmen tanya jawab ni setiap bulan lah. So siapa yang belum follow Instagram saya, silalah follow. Link dekat description bawah. Korang boleh upload sebarang persoalan di Instagram, status FB korang ke, video YouTube dan Twitter dengan menggunakan hashtag #TanyaKengKorok. So every month saya akan cari dan kumpul soalan-soalan yang menggunakan hashtag #TanyaKengKorok di laman-laman sosial yang saya mention tadi. So tengoklah, kalau saya banyak sangat soalan, saya akan up jawapan saya setiap minggu mungkin. Cuma buat masa ni saya akan cuba setiap bulan lah. Okay, Kengkorok ni nama yang saya gunakan dalam permainan game saya. Dulu saya main Dota, saya bermula dari Dota yang offline, Garena sampai Dota 2 sekarang ni. CSGO pun saya main juga, tapi casual game je lah. GTA dan yang terkini PUBG Steam. Dari dulu sampai sekarang saya gunakan nama Kengkorok dalam video game saya yang saya main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada korang yang menonton video saya ini. Welcome to my channel. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Goal saya untuk channel YouTube ini adalah untuk menghasilkan video-video tutorial dan educational lah. So, kita pergi tengok soalan pertama kita. Dragon Ball ada berapa biji sebenarnya? Seriously Arif? Soalan dah basi lah Arif. Okey lah. Ulama Dragon Ball dah habis perbincangan pasal ni. Mereka dah sepakat, ni kira jumhur lah ya. Kira katakan, diorang mengatakan 7 biji. Ada setengah pendapat ada 6. Ada yang 8 dan ada yang 9. So kita ikut pandangan jumhur, 7 biji Dragon Ball semuanya. Okay, soalan seterusnya, monetization FB vs versus YouTube, mana yang lebih padu? Soalan ni saya tak reti nak jawab sebab YouTube channel saya sekarang ni pun masih belum boleh monetize. Okay, tarikh video saya buat ni 31 hari bulan 1 Februari lah 2021. Masa ni video YouTube saya belum monetize. Okay, kita tunggu dalam beberapa bulan lagi, insyaAllah. Okay, cuma apa yang saya perhatikan, saya ambil contoh channel Berani Buat lah yang dikendalikan oleh Bro Wan Syafiq. Ini channel favourite saya. Saya follow dua-dua laman sosial dia di Facebook dan di YouTube. Dia cakap kat FB ramai sangat yang view. Ini menunjukkan FB masih lagi relevan pada tahun 2021 ni. Cuma dia menghadapi kesukaran sikit lah untuk nak monetize video di Facebook. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. So kalau di YouTube dia tiada masalah, dia tak ada masalah. Boleh sentiasa monetize, cuma kelemahan di YouTube tak seramai view lah di Facebook page dia. So ini juga antara salah satu faktor ML Studio, kalau korang tahulah. ML Studio siapa je yang tak kenal. Dia pun dah tak upload video di Facebook sampai kan netizen kecam teruk page ML Studio. Dia orang kata aku buka Facebook sebab nak tengok video kat Facebook, bukan nak tengok YouTube. Boycott. Dia orang semua pakat boycott lah. Ini andaian saya je lah, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. So untuk soalan Fitri Tunisman ya, mana satu yang padu, kat sini ada perbincangan yang panjang lah. Tiada jawapan yang jitu yang boleh saya nak bagi. Nawawi Muhsin, okey, ini kawan saya. Saya tiada gear yang power. Bolehkah saya jadi YouTuber hanya berbekalkan phone Android? Okey, ni kawan saya masa saya belajar dulu. Jawapan saya ya dan tidak. Saya jawab dulu kenapa tidak. Korang tak akan berjaya jadi YouTuber ataupun content creator yang bagus kalau content tak ada langsung. Okey, itu obvious lah. Content tak menarik dan tak ada improvement dari semasa ke semasa. Audio tak jelas kan, tiada hala tuju, tak ada niche ke apa semua. Itu antara salah satu faktor yang boleh kita punya video YouTube tak berjaya. Dan jawapan saya ya, syarat-syarat ini kena
kena kerap upload, konsisten. Lebih baik lagi kalau korang konsisten upload konten di YouTube macam seminggu sekali paling kurang lah. Tu paling kurang sebulan 4 konten ke. Kalau korang boleh buat video satu hari satu video pun sangat-sangat bagus. Tapi letih lah kan nak sampai satu hari satu video tu. Ada satu channel ni Iman Kamil, ada satu hari tu dia upload 3 sampai 4 video sehari. Padu. Respect lah. Tips saya untuk content creator yang hanya menggunakan smartphone, buatlah konten yang menarik. InsyaAllah ada orang yang nak tengok. Buat improvement sikit demi sedikit dari semasa ke semasa. Audio quality kena mantap. Pakai external mic tengok. Macam saya ni besar-besar je ni. Supaya message kita nak sampaikan kat orang tu jelas. Kalau korang ada duit lebih sikit, invest sikit dekat lighting setup macam saya ni. Ada 1, 2, 3 lighting setup macam biasa. Supaya kita punya persembahan tu sedap mata memandang lah. Ok, saya bagi contoh antara channel YouTube favourite saya yang berjaya hanya dengan menggunakan smartphone. Berani buat punya channel. Dia pun kalau buat konten outdoor akan pakai phone dia. Dia akan bawa sekali mic dan lighting yang portable tu lah. Dia nak jaga kualiti video dia. So kesimpulannya, nak jadi YouTuber ataupun content creator tak perlu fikir sangat lah pasal gear ni. Kamera apa nak beli, lens apa nak pakai dan macam-macam lagi. So benda tu membantutkan kita punya proses growing kita punya channel. Benda yang paling penting sekali yang korang kena fikir ialah konten yang menarik. Cari konten menarik, cari idea. Orang suka nak tonton video kita, insyaAllah. Okay, next question. Kenapa MU lagi power dari Liverpool? Aduh. Ini soalan cari gaduh ya, kawan-kawan. Tak perlu dipetikaikan lagi lah kenapa MU lagi power. Sebab MU duduk di atas table EPL sekarang ni dari Liverpool. Saya tak nak ulas panjang pasal benda ni. Sebab soalan ni tak relevan untuk akan datang. So bila orang yang tengok video saya ni tak relevan lah, mungkin akan datang tu dia naik. Mungkin je, mungkin. Kemungkinan tu tipis lah. So kesimpulan saya, MU memang power. Liverpool ni tim cap ayam. Confirm aku kena kecam je ini. Okay, next question. Kalau abang ada banyak duit, kamera apa abang nak beli? Terima kasih kepada Hamidi Izwan Ahmad Sofian kerana soalan yang menarik ni, soalan yang bagus. Sebenarnya sekarang ni saya merakam video ni menggunakan Sony A7 III Mark III, which is dah terlalu baik dah untuk saya gunakan untuk kegunaan seharian saya. Performance low light dah padu. Cuma kalau diberikan rezeki lah kan, saya impikan kamera A7S III dari Sony jugalah. Kamera ni lagi better lah, low light performance dia. A7S III ni dia lebih kepada video. So orang yang selalu main record video sesuai lah dengan kamera ni. Sebenarnya banyak lagi kamera yang sama level ataupun better lagi daripada A7S III, tapi ini pun saya dah tak mampu. Contohnya Canon R5, Fuji saya tak pasti lah. Saya ni dah buta pasal kamera, tak follow sangat kamera-kamera baru. Since saya ni dah main konten di YouTube ni, saya dah ada terfikir lah nak beli camcorder yang lebih proper sikit untuk record video-video YouTube saya. Tapi itulah, bajet belum ada. Cuma saya tertarik lah dengan Sony A7S III ni sebab low light performance dia dan focusing pun dah improve. A7S III ni boleh handle ISO sehingga 102,400 ISO. Memang padu. Dia handle noise pun cukup mantap. Dan apa yang menarik A7S III ni, internal record video dia 10 bit pada bitrate 280 megabyte per second. Besar tu babe. Besar-besar pun tak guna juga kalau saya nak buat konten YouTube semata. Bila nak upload kat YouTube dia compress kau-kau, so no point. Saya bukan ada job corporate pun, tapi memang padulah spek A7S III ni. Dari segi autofocus, A7S III menawarkan ciri baru iaitu mampu eye focus pada video recording. A7 III saya pakai ni, dia boleh eye focus untuk still photo saja.
Saya rasa cukup lah tu. Terima kasih Abang Midi sebab ajukan soalan yang bagus ni. Okey, soalan seterusnya daripada Pokmat. Mantap. Lens apa yang sesuai untuk multi-purpose shot? Okey. Pokmat ni kawan saya juga, kawan rapat saya. Main stock foto sama-sama, streaming game sama-sama, lepas tu stop streaming game pun sama-sama. Dan sekarang masing-masing ada channel YouTube lah. Okay, soalan dia, lens apa yang sesuai untuk multi-purpose shot? Okay, very good question sir. Okay, jawab dia, tiada lens yang perfect untuk multi-purpose. Kalau saya nak jawab pendek, saya jawab kit lens je. Okay, kit lens yang kita beli kamera sekali tu dengan lens tu, itulah kit lens. Kit lens adalah lens yang multi-purpose sebab dia boleh zoom dan kita boleh wide shot dan zoom shot. Boleh digunakan dalam kebanyakan situasi lah fotografi. Macam saya sendiri pun, saya gunakan kit lens Sony 18-105mm f4 untuk shoot video YouTube saya. So jawapan saya kit lens lah untuk lens yang multi-purpose shot. Cuma saya ada tertarik lah dengan satu lens ni daripada Tamron 28-75mm f2.8. Bagi saya lens ni cukup baik untuk pengguna full frame kamera. 28mm cukup wide dah untuk daily basis punya usage. 75mm pun nice juga untuk close up shot. Tambah-tambah lagi dia punya bukaan aperture boleh sampai 2.8. Best for low light scenario. Itulah kalau saya diberikan rezeki, ini antara lens idaman saya jugalah. Cuma saya tak pasti lens ni sesuai untuk video ke tak. Kalau boleh digunakan untuk video, memang jadi lens idaman saya lah. Harap Abang Midi boleh belanja saya, sponsor A7S3 dan Tamron lens tu. Ingat tau, catat-catat. Bro je bang. So kalau korang nak cari lens yang multi-purpose, saya akan recommend yang pertama kit lens lah. Sebab dia boleh zoom, senang. Kemudian lens yang kedua 50mm, murah dan wide open aperture, senang untuk low light. Kemudian yang terakhir lens 35mm, which is lens ni dia lebih wide lah daripada 50mm. Lebih wide dan juga fast lens juga lah. Bukaan aperture yang luas, memudahkan kita shoot dalam low light. 3 lens ni saya recommend untuk korang beli untuk kegunaan multi-purpose your daily basis usage lah. Okey, soalan seterusnya. Dari seorang yang identitinya dirahsiakan. Soalan dia, will you marry me? Okey lah guys, cukup sampai di sini dulu sesi soal jawab saya. Terima kasih kat korang yang menonton video ni dari mula sampai habis. InsyaAllah saya akan buat lagi sesi soal jawab ni pada bulan depan kalau tak ada apa-apa halangan. Kalau korang ada sebarang persoalan nak tanya, boleh ajukan persoalan korang di segmen Tanya Kengkorok, #TanyaKengkorok yang akan saya upload kat story Instagram saya. Atau korang boleh juga posting di mana-mana media sosial korang menggunakan #TanyaKengkorok dan tag saya. So follow Instagram saya bagi siapa yang belum follow. Juga like Facebook page saya. Semua link saya sediakan di bawah. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum.